ataupun tidak. Jadi sidang viewers sekarang kita berada di penghujung rancangan. Setelah saya jemput Al-Fadil Ustaz Fazli untuk mungkin memberikan sedikit rumusan dan kesimpulan kepada forum yang kita jalankan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada moderator Ustaz Muaz yang membawa perbincangan ini, satu perbincangan yang luas dan mungkin agak teknikal. Walau bagaimanapun tak mengapa, sedikit demi sedikit insya-Allah kita harap masyarakat boleh memahami dan membudayakan pemikiran secara terperinci, dan tidak melihat sesuatu perkara tu secara surface saja. Yang saya hormati Profesor Dr. Muhammad Fairuz yang banyak sebenarnya membuat kajian-kajian berkenaan dengan hilah ni. Sebab itulah antara sebabnya kita menjemput beliau pada hari ini untuk memberikan sudut pandang berkenaan dengan hilah ini. Dan saya hormati juga Profesor Media Dr. Yasmin Hanani yang saya kira telah memberikan pandangan-pandangan yang begitu tuntas dari aspek syariah untuk kita memahami tentang hilah ataupun makhraj syar'i. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya pada petang ini mengikuti perbincangan ini dengan begitu teliti dan menjadi salah satu peranan saya untuk jadi lebah supaya kita kutip yang baik-baik, kita kutip manisan-manisan yang baik-baik supaya daripada itu kita jadikan dia madu. Dengan madu itu mudah-mudahan menjadi manfaat kepada umat ini. Yang pertama, untuk penggulungan dan juga rumusan rangkuman yang saya boleh kutip sebagai permata pada petang yang diberkati pada hari Jumaat Mubarakah ini, jelas diperbincangkan dan disampaikan oleh panel speaker kita pada hari ini bahawasanya pada pandangan kebanyakan orang awam, perkataan hilah itu membawa konotasi yang negatif. Walau bagaimanapun kita perlu melihat perkara ini dari sudut disiplin ilmu, ya, dengan begitu ilmiah, supaya kita tak meletakkan satu perspektif tu dari sudut dengan bahasa dan juga sudut pandang yang tidak menyenangkan. Jadi hilah, ada hilah yang masyru'ah, ada juga hilah yang ghairu masyru'ah. Sekiranya hilah dengan jelas bertujuan matlamatnya adalah untuk menipu Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengelak daripada melakukan perkara yang difardukan, maka sudah tentulah itu merupakan satu hilah yang ghairu masyru'ah. Walau bagaimanapun hilah masyru'ah, hilah yang dibenarkan adalah apabila yang dinyatakan tadi suatu hilah yang padanya mempunyai niat yang murni, niat yang baik, disusuli dengan wasail yang dibenarkan dalam hukum syarak. Wasail ataupun kaedah-kaedah metodologi yang dibenarkan oleh hukum syarak. Kemudian dilihat dari sudut maqasid, ultimate objektifnya, apa yang nak dicapai, adakah untuk memenuhi tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun nak lari daripada tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita melihat kepada maqasid dan akhirnya kita lihat kepada maslahah. Adakah dia memberikan manfaat kepada umat ataupun dia membawa kemudaratan ataupun kemafsadan kepada umat. Jadi semua ni daripada niat, wasail, maqasid, maslahah, manfaat,
semuanya selari, harmoni, membawa kepada perkara yang dilaksanakan dalam kerangka yang dibenarkan hukum syarak, akhirnya membawa kepada kebaikan, maka dia adalah hilah yang baik, hilah yang masyru'ah, dibenarkan hukum syarak. Dan saya lebih suka sekiranya kita namakan dia sebagai makhraj syar'i, sebagai jalan keluar. Sebagaimana tadi yang dibincangkan Dr. Fairuz sebut banyak kali tentang dalil-dalil yang kita boleh jadikan istidlal dan juga istimbat, membenarkan ini sebagai perkara yang dibolehkan, sebagaimana tadi hadis berkenaan dengan, ada juga satu riwayat lain, hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri yang juga menceritakan bagaimana Bilal, Sayyidina Bilal, sahabat Nabi, bawa tamar. Dia ada tamar yang kurang baik, kualiti yang lebih rendah, ada 2 bungkus, nak bagi Nabi makan, dan tentu nak bagi Nabi SAW maka hak lebih baik. Jadi tak sampai hati nak bagi Nabi makan hak kualiti rendah, jadi dia pergi tukar dengan tamar yang kualiti tinggi, 2 bungkus tamar kualiti rendah tukar dengan 1 bungkus kualiti baik. Bawa pada Nabi, cerita pada Nabi, Nabi kata, Nabi sebut apa? Ainur riba la taf'al, kan? Nabi kata jangan buat macam ni. Bahkan Nabi pula ajar makhraj syar'i, apa jalan keluarnya? Bilal jual dulu, dapatkan dirham. Jadi niat ataupun maksud Bilal bukanlah dia nak dapatkan dirham. Dia nak dapatkan tamar yang lebih baik. Tapi dia tukar dulu dengan dirham itu dia membeli tamar yang lebih baik. Jadi inilah yang makhraj syar'i yang dilaksanakan oleh perbankan Islam. Ya. Kalau kita nak jadikan alasan aset-aset yang dijadikan sebagai aset pendasar dalam transaksi urus niaga perbankan Islam sebagai hilah kerana dia merupakan jual beli yang tiada niat untuk memiliki barang pun, maka sudah tentulah ia satu sudut pandang yang melesek, kerana walaupun kita tidak ada niat untuk memiliki barang, dia bukanlah menjadi satu perkara yang dilarang dalam agama untuk kita berurus niaga dan berjual beli. Sebagaimana yang ditunjukkan tadi di dalam hadis berkenaan apa yang dilaksanakan oleh Bilal. Begitu juga kalau kita tengok kisah Abdul Rahman bin Auf, dia beli unta dalam market sampai habis unta dalam market. Kecoh geger dalam market, tak ada unta. Tapi bukanlah Abdul Rahman bin Auf nak beli unta tu. Apa yang dia nak buat, dia cuma nak ambil tali pengikat unta tu supaya dia boleh jual satu tali pengikat unta yang lebih baik daripada market. Dia beli unta tu habis unta dalam market, dia jual balik. Jadi bukanlah niat dia nak beli unta tu pun. Ini sebagai dalil menunjukkan bahawasanya hilah dalam jual beli sebegini, oleh kerana dia dilaksanakan dalam wasail kerangka yang dibenarkan hukum syarak, dia bukanlah satu hilah yang tak dibenarkan. Begitu juga kisah Zubair Al-Awwam. Pada ketika dia banyak sangat dah memegang harta amanah orang Arab, sampai tak ada premis dah nak simpan, nak pakai pun tak boleh. Dia menjadi harta yang unproduktif, tak produktif pun. Sampai Zubair Al-Awwam fikir macam mana nak buat. Apa kata, dia pun buat isytihar, minta supaya semua pemilik harta ni isytiharkan itu sebagai qad. Jadi bertukar daripada harta amanah kepada qad pinjaman. Selepas itu Zubair Al-Awwam boleh menggunakan harta-harta tersebut supaya dia boleh berurus niaga dan berjual beli dan menghasilkan harta dengan lebih banyak. Jadi ini menunjukkan bahawasanya ada kerangka-kerangka yang dibenarkan untuk melakukan makhraj syar'i. Kita kena tengok dari sudut pandang yang berbeza. Kita perbankan Islam bukanlah melakukan jual beli dengan tujuan sebab kita nak memansuhkan perkara yang fardu untuk melakukan yang haram. Kalau kita nak memansuhkan perkara yang fardu, contohnya sebab patutnya kena puasa, sepatutnya kena berpuasa, tetapi sebab dia nak berjimak di siang hari, maka dia bermusafir. Ataupun contoh lain, sebab dia tak nak bayar zakat, nak gugurkan kewajipan bayar zakat, maka dia pindahkan harta-harta dia. Satu hari lagi nak cukup haul, dia pindahkan harta dia kepada orang lain, isteri dia. Lepas haul tu habis, dia pindah balik.
kan? Ataupun sebab tak nak kewajipan faraid tu terlaksana, kan, maka dia lakukan hibah sebelum seseorang tu meninggal dunia. Sebab tak nak solat fardu Jumaat, maka dia keluar mukim, dia bermusafir. Maka ini contoh-contoh yang mana nak menggugurkan perkara yang fardu. Maka helah sebegini dia ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Ada keadaannya yang dibolehkan, ada keadaan yang tak bolehkan. Macam Dr. Yasmin sebut, sebahagian besarnya bergantung kepada niat. Jadi niat perkara yang subjektif kita tak boleh nak zahirkan. Jadi dia bergantung pada niat, hukumnya bergantung kepada niat. Tetapi kalau kita melihat daripada sudut situasi, kita nak keluar daripada yang haram sebab nak buat jalan keluar, nak pergi kepada perkara yang difardukan, perkara yang halal. Contoh, perkara yang haram zina. Nak keluar daripada belenggu zina, maka jalan keluarnya, makhrajnya adalah kahwin, berkahwin secara halal. Ya? Perkara yang haram adalah mencuri. Kita nak keluar daripada perkara yang haram, belenggu curi, kita melaksanakan urus niaga, jual beli. Diharamkan arak. Kita nak keluar daripada belenggu haramnya arak, maka kita minumlah teh dengan kopi. Kan? Begitu juga diharamkan perjudian. Jadi jalan keluarnya adalah melakukan urus niaga, berdagang. Ya, daging khinzir. Daging khinzir itu haram. Ada yang kata Islamic banking ni ibarat dia seperti sembelih daging khinzir. Sembelih khinzir. Dia kata sembelih khinzir. Islamic banking ni sembelih khinzir. Buat apa kita nak sembelih khinzir? Kita ada jalan keluar. Daging khinzir tu dah memang confirm haram dah. Jalan keluarnya adalah kita makanlah daging ternakan al-an'am yang banyak lagi yang ada. Lembu, kerbau, kambing dan sebagainya. Itu yang kita laksanakan. Apabila kita nak keluar daripada belenggu pinjaman riba, maka kita pun melaksanakan jual beli. Itulah makhraj yang dilaksanakan oleh perbankan Islam. Jelas dalam Quran pun sebut, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Perkara yang batil ni Allah tak benarkan kita makan. Yang batil ni judi, riba, riba termasuklah perkara yang batil. Tapi jalan keluar dah diberi dah dalam ayat tu. Illa an takuna tijaratan. Jadi kalau nak jalan keluar dia daripada riba tadi, daripada makan harta yang batil tadi, adalah melaksanakan tijaratan, perniagaan, berjual beli. Itulah perbankan Islam laksanakan. Sebab itu apabila kita lihat conventional bank, bila dia buat transaksi, harga capping tak ada. Ya, saya tengok sendiri bagaimana compounding effect ini kepada conventional portfolio. Dia double up keberhutangan pelanggan, ya, tanpa ada capping. Maka dia menjadi satu bentuk gharar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan keluarnya perbankan Islam laksanakan dengan meletakkan capping, kadar ceiling sebagai harga jualan. Ya, begitu juga conventional bank contohnya melaksanakan penalty. Penalty secara compounding yang sangat menzalimi, menyusahkan, menekan dan membebankan. Jadi dari sudut macam mana, apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya perbankan Islam laksanakan ta'wid, mengambil ganti rugi hanya pada kos sebenar yang tidak membebankan. Jadi ini semua dalam konteks makhraj syar'i, bukanlah sebagai helah yang diberikan konotasi yang buruk oleh kebanyakan yang kita panggil sebagai radikal dan juga penentang kepada perbankan Islam ini. Jadi sebagaimana yang disebut oleh Dr. Fairuz, para ulama menghukumkan dengan mengikut kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Al ulama yahkumu bi muradillah. Oleh sebab itu saya sangat percaya bahawasanya apa yang dilaksanakan oleh para ulama kita sebagai penasihat-penasihat syariah di perbankan Islam ini sudah tentu tidak akan bertentangan dalam apa yang disebut dalam kerangka disebutkan oleh Nas di dalam Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 16. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahi al-kadhiba innal ladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun.
dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram. Dah tentulah para ulama kita tidak akan melakukan dusta untuk mereka-reka ini halal dan haram. Untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tentu kalau dibuat tuduhan-tuduhan ini, maka itu satu tuhmah. Sudah tentu ini menjadi asas, menjadi orang kata sebagai prinsip yang begitu teguh di dalam hati para ulama kita, supaya untuk menghukumkan, menyampaikan hukum syariat Allah Subhanahu Wa Taala ini bimuradillah, berdasarkan kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu saya menggulungkan perbincangan pada hari ini. Saya harap dia bermanfaat kepada umat Islam supaya kita dapat memahaminya secara sedikit demi sedikit, ya, dan kita dapat meyakinkan bahawasanya sistem perbankan Islam yang ada pada hari ini sebagai jalan keluar kepada belenggu perbankan konvensional. Ya, dah tentu nanti kita akan melihat kebaikannya, bunga-bunga dan juga madu-madu yang akan bercambah biak dari kebaikan yang timbul dari perbankan Islam ini. Sudah tentu juga ada kelemahan-kelemahan yang kita akan perbaiki dari masa ke semasa. Terima kasih kepada Profesor Dr. Fairuz. Ya. Saya biasa sebenarnya duduk sebagai ahli usrah dengan Dr. Fairuz. Dan Alhamdulillah begitu terpuja pada hari ini dapat bersama-sama. Terima kasih Profesor Madya Dr. Yasmin meluangkan masa, kata ini ada lagi kelas, tak berhenti lagi dakwah yang nak jalankan tanggungjawab amanah yang akan dilaksanakan. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Ustaz Muaz. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak kepada Ustaz Fazli atas penggulungan. Saya kira dengan habisnya penggulungan itu, maka berakhirlah program kita pada petang ini, dan insyaAllah harapnya semua pendengar, viewers dapat mengambil manfaat dari. InsyaAllah jumpa lagi kita pada program Bicara Ilmu siri ketiga yang akan datang. Kita akan berbicara lagi tentang perkara-perkara yang berkaitan khususnya yang berlaku di dalam industri kewangan dan juga perbankan Islam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Co-op Bank pertama, CBP.